Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera dan walafiat hendaknya. Bersama saya lagi, Muhammad Adham, dalam rancangan Mistik Horror, di mana rancangan ini adalah salah sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah-kisah seram. Dan kisah-kisah seram ini diambil daripada blog-blog tempatan, dan juga ada juga yang diambil daripada blog-blog ataupun forum-forum ataupun website-website. Banyak sumber dia. Jadi pada malam ini ada satu kisah yang ada beberapa kisah pendek yang aku ambil daripada Fiction Shasha dan ditulis oleh Damerung. Dia ni pun salah seorang peminat kisah-kisah seram dan beliau juga penulis kisah-kisah seram. Jadi pada malam ini aku membawakan kepada anda kisah seram yang ditulis oleh Damerung. Diharapkan anda terhiburlah. Siapa yang kenal Damerung ni mesti dia tahu, kan? Dia penulis kisah seram juga macam Rashid Salim. Dia penulis, dia ada satu forum, ada satu blog lah, dia tulis mforum.cari.my. Yang ni aku cari. Puas juga cari, akhirnya jumpa juga. Ni aku bawakan kepada anda. Ada orang upload dekat Fiction Shasha, jadi inilah peluang dia untuk aku membawakan kisah dia kepada anda. Jom kita dengarkan kisah dia. Kisah ini pendek je. Kisah dia seleksi kisah-kisah pendek Damerung. Itu je, jom kita dengarkan. Okey, ini adalah mini koleksi kisah pengalaman mistik Abang Nor yang dikongsikan oleh Damerung. Dia upload dekat Fiction Shasha. Jom kita tengok kisah yang pertama. Kisah yang pertama ini bertajuk Mak Sentul. Tak ada kena-mengena dengan pelakon tu . Ni tajuk dia, tajuk kisah pendek yang pertama, Mak Sentul. Okey, kisah ini tentang Abang Nor yang teringat balik peristiwa pengalaman ketika beliau berusia 15 tahun. Abang Nor ni pula membesar dekat Bahau, satu pekan kecil di Negeri Sembilan, dan berlaku pada tahun 1971. Selepas balik daripada sekolah, Abang Nor akan ikut ayah dia bekerja dekat kawasan pembalakan. Disebabkan kilang proses balak tu terletak dekat dalam hutan, jadi selalunya Abang Nor akan tinggal lah dekat rumah kotak ataupun rumah kongsi selama 4 hari seminggu. Okey, kalau kita pergi dekat tapak pembinaan, kita nampak tak rumah yang macam papan tu, yang buat macam kotak, rumah simple tu orang panggil rumah kongsi. Selalu orang panggil rumah kotak. Tapi Abang Nor cakap selalu ternampak kelibat-kelibat lembaga hitam berjalan-jalan kat dalam hutan pada waktu malam, dan itu adalah perkara biasa. Tapi bila Abang Nor bertanya pula dengan orang-orang yang dah kerja kat sana, yang dah lama, dia orang cakap itu orang asli ataupun siapa-siapalah yang nak cari pot nak buang air. Tapi memang logik pun, sebab dah tak ada tandas, mesti orang berak orang buang air merata-rata, betul tak? Tapi disebabkan itulah mandor-mandor Cina ni, dia suka sangat letak bangkai-bangkai keze hutan ataupun babi hutan yang diorang buru dekat dengan jamban. Siapa yang nak buang air kalau ada bau bangkai dengan bau taik sekali kat situ. Tapi ada satu benda pembalak-pembalak kat situ tak bagi tahu dekat Abang Nor ni. Ada satu cerita seram yang diorang ni dah tahu tapi tak cerita dekat Abang Nor. Macam tajuk dia tadi, Mak Sentul. Siapa dia? Okey, ayah Abang Nor cakap Mak Sentul ni satu gelaran yang diberi kepada tetamu tak diundang ataupun makhluk alam sebelah lah. Dia kadang-kadang singgah dekat kawasan pembalakan tersebut. Bila Abang Nor tanya kenapa letak nama dia Mak Sentul, ayah dia tak bagi tahu. Tetapi Abang Nor telah diberi amaran, jangan sesekali bertegur sapa dengan orang yang tak pernah dilihat ataupun tak pernah dikenali. Jadi adalah satu hari ni Abang Nor ikut ayah dia masuk dalam hutan nak ganti. Ada beberapa orang pembalak yang terpaksa dibawa ke pekan disebabkan cerit-berit. Sebab tu dekat atas bukit ni Abang Nor terdengar sayup-sayup macam suara orang menyanyi. Adalah salah seorang daripada pembalak tu cakap, dia datang dah. Dan semua orang senyap.
Dari jauh Abang Noh ni nampak ada orang main basikal dekat jalan Tanah Merah. Abang Noh pandang ayah dia dan macam tahu-tahu je yang Abang Noh ni nak tanya. Ayah dia hanya eleng kepala, maksudnya jangan tanya. Itulah ayah dia buat. Abang Noh dah nampak dah kelibat tu, tapi ayah dia dah nampak dah anak dia ni macam nak tanya. Jadi ayah dia cepat-cepat. Jadi Abang Noh cakap nak masuk ke dalam kawasan pembalakan tu, kalau naik 4x4 pun mengambil masa 5 hingga 6 jam daripada pintu masuk. Jadi mustahil nak kata ada orang kayuh basikal ataupun exercise naik basikal dekat laluan pembalakan. Lagipun tak ada kampung kat situ. Orang berbasikal tu pula nak describe, dia main macam basikal petang-petang kat taman, bersiap berputar-putar dekat jalan Tanah Merah. Dia menyanyi tak berhenti-henti. Bila aku tanya, nyanyi lagu apa tu bang? Abang Noh cakap lagu Pakai Baju Kancing Lah Suasa. Dan tak lama lepas tu orang tu hilang daripada pandangan, dan semua orang sambung balik buat kerja. Abang Noh yang masih terpinga-pinga, dia tambah lagi keliru bila dia nampak semua orang macam dah biasa dengan keadaan tu. Apa yang buatkan Abang Noh ni tension? Tak ada siapa nak cerita ke siapa orang yang nak basikal tu. Kenapa dia nyanyi lagu Pakai Baju Kancing Lah Suasa, lagu klasik tu. Okey, dalam perjalanan Abang Noh bisik ke ayah dia. Abah, orang tadi tu siapa? No, berapa kali dah Abah cakap tak payah tahu. Kau tanya lagi, Abah sekeh kepala kau. Dah kena geretak macam tu, Abang Noh senyap je lah. Dan tiba-tiba ayah tarik baju Abang Noh dan dekat-dekat tubuh dia. Jangan tengok. Itu adalah bisik ayah Abang Noh. Ayah Abang Noh ni tarik dia, peluk. Jangan tengok. Macam tu lah. Jadi Abang Noh ni pun ikutlah langkah ayah dia dengan cepat, ikut ke rumah kotak ataupun rumah kongsi. Bila dah sampai dekat rumah kongsi tu, sebelum nak masuk rumah kongsi tu, sambil dia peluk ayah dia, Abang Noh ni sempat dia curi tengok daripada ekor mata. Dari ekor mata dia, Abang Noh tengok ada seorang lelaki berpakaian dengan begitu smart, pakai botai lagi. Botai tu yang butterfly punya tali leher tu kan, kalau kita tengok cerita orang putih kan dia pakai. Itulah botai. Straw hat, pakai spray hitam, tengah posing baik punya atas basikal jepun. Muka dia, Abang Noh cakap sebiji macam pelakon Mak Sentul. Di sinilah nama dia. Makhluk alam sebelah tu diberi gelaran Mak Sentul. Dia ada iras Mak Sentul. Siapa dia? Bekas pekerja ke? Tapi kenapa orang anggap dia macam tak wujud? Dari mana dia datang? Itu adalah persoalan yang bermain dekat kepala Abang Noh ni. Masih jelas dekat ingatan bagaimana Mak Sentul ni tegur semua orang pakai nama. Semua orang dia kenal, termasuklah ayah Abang Noh sendiri. Tapi yang membuatkan ayah Abang Noh mempercepatkan langkah dia bila Mak Sentul tu panggil, "Kop, siapa sebelah tu Kop? Anak ke? Kenal lah tak aku? Jangan sombong Kop. Kop." Abang Noh cepat-cepat ditolak ke dalam rumah kotak dan tanpa berkata apa-apa, terus ayah dia tutup pintu, kunci dari luar. Dari celah rekah dinding papan plywood tu, Abang Noh mengintai. Dia nampak semua orang berkumpul dan macam bersembang pula dengan Mak Sentul ada alam sebelah tu. Tak jelas, tak dengar sangat, tapi adalah sedikit perkataan yang Abang Noh dapat tangkap daripada suara Mak Sentul cakap, korang tak ada bawa makanan sedap-sedap ke? Aku lapar lah. Dah berapa hari aku tak makan. Jadi adalah mandor berketurunan Cina yang Abang Noh dah lupa nama dia. Ada, nanti aku kasih kau makan. Kau jangan kacau orang kat sini mau kerja.
Jadi bangkai-bangkai babi hutan yang kat tepi jamban tu dilempar depan Mak Sentul. Abang Noh sampai sumpah cakap kat aku yang dia nampak Mak Sentul tu lahap bangkai tu macam orang kebulu, tapi bukan manusia kebulu, macam binatang buas. Bunyi macam tu lah. Tapi yang paling pelik tu, semua orang kat situ tengok je, tak buat apa-apa. Memang sunyi habis, semua diam je, tengok je. Tapi bila dah settle, baju yang tadinya bersih berlumuran darah. Baju Mak Sentul tadi tu lah. Jadi Mak Sentul ni pun lepas kenyang, dia naik basikal dan dia tinggalkan kawasan rumah kotak ataupun rumah kongsi. Tak cakap apa-apa dah. Dan semuanya back to normal. Dan selepas tu semua hari-hari macam biasa, tak ada apa-apa. Abang Noh ni pula bekerja dekat situ sampailah umur 17 tahun. Dan mengikut Abang Noh lagi, Mak Sentul ni akan singgah dekat kawasan pembalakan setiap 3 bulan. Dan setiap kali dia datang, pasti Abang Noh akan dikurung dalam rumah kotak. Setiap kali Mak Sentul alang sebelah ni datang, Abang Noh ni akan diletak dalam rumah kotak ataupun rumah kongsi untuk melindungi dia. Jadi Abang Noh pun berhijrah lah ke Seremban selepas ayah dia meninggal dunia pada tahun 1975, dan 2 tahun kemudian ke Kuala Lumpur kerana dapat pekerjaan dekat LLN. Abang Noh masih balik ke Bahau beberapa kali setahun, dan setiap kali dia lalu dekat kawasan pembalakan yang dia pernah kerja waktu kecil dulu, tapi sekarang ni dah ada pembangunan, dia pasti dia tanya, siapa sebenarnya Mak Sentul yang melahap bangkai King Zee tu? Okey, selesai sudah kisah pertama. Ini kisah pendek kedua bertajuk Yom Janda. Ini kisah selepas ayah Abang Noh meninggal pada tahun 1975. Abang Noh menumpang dekat rumah atuk saudara dekat sebuah kampung dalam daerah Rembau. Masa ni Abang Noh apply jadi pelatih HA, Hospital Assistant ataupun pembantu perubatan dekat Seremban. Sementara nak tunggu result SPM keluar, dia tolonglah atuk saudara dia ni ambil upah buat kerja-kerja kampung. Okey, dekat kampung tersebut ada seorang janda yang begitu famous sampailah ke kampung-kampung sebelah. Orang panggil janda tu Yom Janda. Sebab apa? Abang Noh cakap bila tengok muka Yom Janda ni rasa berdebar. Lepas tu perasaan malu-malu akan meluap-luap. Macam crush. Macam kita tengok perempuan cantik, kita jatuh hati. Macam itulah perasaan dia. Wajah Yom Janda ni Abang Noh kata klasik, macam Maria Manado. Apa yang Abang Noh ingat pasal Yom Janda ni, dia adalah janda anak 4, kuat sangat make up. Kuat make up ataupun kuat melaram. Nak pergi kedai runcit kampung dekat rumah pun bergaya habis. Berkebaya, pakai payung bagai payung klasik tu, yang orang kata payung kubur tu. Ditambah lagi dengan gaya percakapan yang manja. Tu baru nak pergi kedai, belum pergi bandar. Lagi lawa dia make up. Lagi lawa dia make up. Macam biasa, orang macam Yom Janda ni dah tentulah orang tak suka, especially bini orang lah. Tapi tak ada siapa pun berani sound. Sebab pernah ada kes seorang bini orang pergi acuh parang dekat Yom Janda sebab suami dia kemaruk sangat nak buat Yom tu jadi bini nombor 2. 3 hari lepas tu, acik yang sound tu kena histeria. Dia lari bogel satu kampung, cakap ada pontianak kejar dia. Punya lama kena gangguan histeria tu, acik yang sound Yom Janda tu, sampai pindah keluar kampung. Dan sejak daripada kejadian tu lah, reputasi Yom Janda ni as a bitch not to be messed kau tersebar. Dia pun tak main lah jantan-jantan kampung ni. Abang Noh cakap setiap hari ada je kereta mewah keluar masuk kampung tu dan berhenti dekat rumah Yom Janda ni. Bila dia masuk keluar kereta, siap ada orang tolong bukakan pintu bagai.
Kata orang, Yom janda ni high class escort dekat Seremban. Dia ada 4 orang anak yang dibela oleh mak dia. Dan anak-anak dia ni digelar oleh orang kampung 4 malaun sebab kerja dia mencuri kambing, curi kerbau, mencuri ternakan orang, pecah masuk rumah dan sebagainya. Tapi siapa berani usik anak Yom janda? Nak kena santau. Semasa lepak dekat bengkel motor, waktu lepak dekat bengkel motor milik teman dia dekat kampung tu juga, terkeluarlah cerita pasal Yom janda ni. Ada belah hantu kononnya. Cerita, Abang Nur dapat tahu yang hantu ni konon-kononnya dah cover wajah sebenar Yom janda, dan dia pakai pukau buat orang lelaki tengok dia. Tak macam mana boleh pula ada plan nak tengok rupa sebenar Yom janda ni. Dan adalah seorang tu, dia tahu ilmu buka hijab. Jadi lepas tutup bengkel, sambung lepak kat kedai runcit kampung ataupun warung kopi. Sebab boleh kata semua lelaki dekat kampung tu dah tahu dah jadual Yom janda ni yang pasti akan ke situ sebelum maghrib sebab nak beli air botol Long Chan. Dipendekkan cerita, lepas buka hijab, Abang Noah tak nak bagi tahulah macam mana sebab takut kurafat. Nampaklah seorang wanita berbadan kurus yang tak dikenali berjalan ke arah mereka, ke arah kedai runcit tu lah. Daripada raut wajah dia cengkung, gigi jongang, dan ada tumpuk hitam dekat muka dengan rambut nipis dekat kepala yang semakin membotak. Di belakang dia ada nenek tua, badan bongkok 1000, jalan terkedek-kedek sambil pegang jari kelingking wanita tersebut. Tapi bila perempuan tu jeling flirting ke arah mereka, semua tengok arah lain, dah tak sanggup nak tengok dengan awet kuduh tu. Maklumlah dah buka hijab. Siapa yang tak buka hijab, dia nampaklah janda Yom ni lawa. Siapa yang pandai buka hijab, nampaklah belang sebenar dia. Tiba-tiba pakcik tokek kedai tu cakap, baju merah je tiap hari yo, tak ada baju lain ke? Dia cakap dalam nada bergurau. Nak tersembur kopi Abang Noah bila dengar wanita hodoh kat depan dia tu Yom janda. Tapi apa yang membuatkan meremang bulu tengkuk Abang Noah ni adalah waktu Yom janda nak balik daripada kedai, dia nampak seperti ekor terjuntai daripada bawah kain batik yang dipakai nenek tua bongkok tersebut. Sejak daripada hari itulah Abang Noah dengan kawan-kawan yang tengok kejadian dekat warung kopi tu dah tak tengok dah Yom janda. Dah misal. Tak lama lepas tu Abang Noah pindah ke Seremban sebab masuk kolej pembantu perubatan. Adalah dah lebih kurang 2 tahun Abang Noah drop out sebab dapat offer join LLN ataupun TNB. Dulu orang panggil Lembaga Elektrik Negara, sekarang dah kenal sebagai TNB, Tenaga Nasional Berhad, yang memang dia dah aim lama sebab nak duduk kat KL. Masa dekat KL, Abang Noah dapat cerita Yom janda ni dah jadi bini nombor 2 kontraktor kaya dan tinggal dekat Seremban. Dan anak-anak Yom janda, salah seorang daripada anak-anak Yom janda ni meninggal dunia terkena renjatan elektrik time curi kabel. Tapi yang lagi 3 orang tu tak tahulah apa cerita. Okay, kita teruskan kisah pendek ketiga, Abang dan Adik. Kehidupan Abang Noah dekat KL bermula dengan dia masuk pusat latihan LLN dekat Bangi. Sekarang dah jadi Unit 10 dan dia tumpang kat rumah kenalan keluarga dekat area Pandan Indah, Selas Ceras. Waktu tu MRR2 belum wujud lagi. Dan Abang Noah ni diulang-alik ke Bangi pakai motor C70. Motor C70 Honda Accord petak kalau tak silap. Motor ni antik tau. Ramai orang suka motor C70 klasik, milik keluarga tumpangnya. Boleh dikatakan setiap hari lah Abang Noah ni ikut jalan pendek, jalan shortcut lah dekat sebelah jerat Cina di Ampang. Ada satu malam waktu Abang Noah dibalik melintasi kubur Cina, lampu motor Abang Noah tersuluh ada 2 kanak-kanak sedang bermain-main
dekat tepi longkang besar, betul-betul dekat pintu masuk kubur Cina tersebut. Abang Noor buat tak tahu je, tapi tiba-tiba salah seorang melintas depan Abang Noor. Nasib baik sempat break, kalau tak tergolek atas jalan. Sebab dia bawa motor tu laju juga. Abang Noor bengang, lalu sound, budak-budak ni, apa main balang botol ni? Pergi balik. Itulah yang Abang Noor marah budak tu. Kanak-kanak ni terdiri daripada budak lelaki dan mungkin adik perempuan dia berdiri bertentangan. Abang Noor tak cakap apa-apa lah. Paling pelik, kedua-dua dia pakai topeng kertas yang beli dekat kedai runcit yang berharga 20 ataupun 30 sen. Si abang pula pegang layang-layang yang dibuat pada tangan, dan layang-layang tu pula diperbuat daripada surat khabar. Dan si adik pula pegang lilitan tali tangsi. Kemudian dua kanak-kanak tersebut berlari masuk ke kawasan jirat. Dia nak cuba menerbangkan layang-layang tu lah, nak berlari. Dan layang-layang tersebut meliang-meliuk di sebalik cahaya bulan. Abang Noor tengok je berbudak dua orang tu yang semakin dalam masuk ke area perkuburan. Dan tanpa disedari, bulu romanya meremang sampai menggigil tangan. Dan tidak membuang masa, Abang Noor terus pecut balik ke rumah. Dan semenjak hari itulah Abang Noor dah tak ikut jalan sebelah jerat Cina tu lagi dah. Okey, itu sajalah yang dapat aku kongsikan pada malam ini. 3 kisah seram daripada Damerung yang diambil daripada Fiction Shasha. 3 saja aku dapat kongsi pada malam ni, disebabkan ada masalah teknikal sikit. Jadi dia ada di baru part 1 tau. Nanti ada sambungan dia lagi, kisah pendek Damerung. Ada banyak lagi kisah pendek dia, tak boleh nak buat satu video je kan. Jadi itu sajalah yang dapat aku kongsikan. Terima kasih kepada yang sudi dengar cerita ni. Walaupun cerita ni tak seram, tapi ini adalah pengalaman daripada Abang Noor yang ditulis oleh Damerung. Nak kata seram, tak adalah seram, tapi seronok juga dengar kisah tu kan. Terima kasih kepada yang masih sokong channel ni, yang masih subscribe kepada channel ni, yang masih tak jemu-jemu mendengar kisah-kisah seram daripada channel Mystic Horror. Walaupun ada banyak channel YouTube yang gempak-gempak kan, tapi terima kasih kepada anda yang masih sudi view, like, share channel ni. Diharapkan jumpa anda pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.